Alright, ni slide untuk presentation, design visualization. Macam mana kita nak present kita punya slide tu lebih baik. Okay, educational, ni dia punya background lah, Dr. Zahiri punya background. Okay, okay, ayat ni from this slide, it shows that the first 30 seconds is crucial. Maksudnya the first 30 seconds tu, maksudnya kita start tu, okay, yang tu sangat penting. Okay, very crucial, very important for you to attract the audience, to attract the panel. Okay, bila kita nak present, ya, dengar tak ada apa okay, kita nak attract audience, kita nak attract panel kita. Okay, 30 seconds ni. Okay, macam mana kita nak buat, itu terpulang pada kita. Okay, dia akan tunjuk ada beberapa cara untuk kita attract kita punya audience ni 30 seconds tu. Sama ada kita boleh buat video, kita boleh buat satu question mark dekat kita punya slide. Okay, orang tanya apa ni ataupun tajuk kita buat tu catchy. Okay, orang nampak wah menarik tajuk ni. Okay, benda tu yang sangat penting. First kita tunjuk slide kita, slide yang pertama tu yang sangat penting. Okay, catch the audience attention, use a video boleh buat, kita buat animation, kita tunjuk sejarah gambaran secara general dulu. Okay, kita punya presentation, okay, tentang apa pada slide yang pertama. Okay, 30 seconds tu adalah sangat penting. So kalau kat sini dia ada 10 steps. Okay, bila kita buat, kita boleh buat show a video or animation. Okay, kita boleh start dengan less than 1 minute duration. Okay, 1 minit je. Okay, kalau buat video tu 1 minit cukup lah, tak perlu video yang panjang. Okay, clear subtitle, simple storyline. Storyline kita nak cerita dekat audience tu mesti satu storyline yang menarik, yang boleh attract panel. Okay, showing the problem statement. Okay, ini apa yang perlu ada dalam kita punya slide. Showing problem statement kena ada, penting ni. Okay, problem statement. Okay, explain the objective, related results. Okay, related result maksudnya results from the previous presenter. Okay, presenter ataupun previous research yang buat berkenaan dengan berkaitan dengan punya project. Okay, don't mix landscape and portrait orientation. Maksudnya bila kita buat slide tu dalam orientation portrait ataupun dalam landscape, okay, kita jangan mixkan, sekejap menegak, sekejap melintang. Jangan buat macam tu. Kemudian choose a suitable background music, kalau ada background music yang menarik. Okay, di dalam video tu the first 30 seconds is crucial for your 10 minutes presentation. Ini adalah 10 step yang perlu ada untuk kita tarik audience attention. Okay, audience attention daripada teknik-teknik ni lah. Ada 10 steps. Okay, alright. Kemudian to this sharing content, dia ada 5 elements here. One is how to design your slides. Macam ni kita nak design slide kita bagi lebih menarik dan lebih attractive. Okay, how to deliver your speech. Speech tu penting bila kita nak present. Kalau boleh, dia setiap presenter dia mesti ada dia punya teks dia. Okay, kamu kena buat teks dulu apa yang kamu nak present. Okay, walaupun 10 minit, walaupun 10 slide saja. Okay, kalau teks kita menarik dan tersusun, setiap dia ada continuation between slide tu, okay, dia akan jadi lebih menarik. Okay, itu yang akan menjadikan presentation kita akan lebih baik. Okay, how to manage your presentation time. Okay, yang ni memang kena practice. Okay, macam mana kita nak practice, kamu boleh practice dengan kawan-kawan, kamu practice pada siapa saja. Okay, untuk mendapatkan exactly time. Okay, katalah dia suruh buat presentation untuk 10 minutes, so kena manage betul-betul untuk 10 minutes. Okay, slide tu pun kena ikut 10 minutes tu. Okay, jangan letak banyak slide. Bila letak banyak slide, kamu tak boleh make sure that presentation tu boleh 10 minit saja. Dia akan jadi lebih, dia akan drag masa. Itu tak bagus. Bila kata 10 minutes, 10 minutes kena stop. Okay, ini presentation time ni kena manage betul-betul. How to handle the question and answer session. Okay, yang ni juga sangat penting. Kalau benda yang kita tak tahu, kita cakap tak tahu, kita kena kena jujur lah. Okay, jujur lah dengan panel ataupun audience. Bila orang tanya, kalau kita tak tahu, cakap tak tahu. Okay, jangan kita cuba nak pusing nak jawab juga. Okay, nak jawab juga tapi kita tak tahu kan.
Benda tu sangat penting. Nak tengok kejujuran kita present tu. Okay, then closing and conclusion. Okay, ni 5 steps. Okay, dalam satu slide. Okay, kita perlu ada benda-benda ni untuk memastikan slide kita atau presentation kita lebih baik. Ini experience sharing from Dr. Zairi. Okay, ini semua presentation slide dia punya research presentation dia dekat conference. Okay, kebanyakan semua dapat best paper presentation. Okay, best presentation award. Okay, ni elemen-elemen yang ada dalam slide. Okay, apa yang perlu, teknik-teknik ataupun method yang kita boleh guna di dalam slide kita. Okay, how to design your slides. Okay, based on this word. Okay, daripada CARLS, cards. Okay, C represent to contrast and catchy. Alright, A for align and arrange, R readable and resolution, L less and label, and finally stylish and sharp. Okay, ni elemen yang perlu ada dalam kamu punya slide. Okay, bila kita buat satu slide, kita tengok C ni ada tak, contrast, catchy ada tak, align, arrange ada tak, readable and resolution, and so on. Okay, semua benda ni patut ada dalam slide kamu. Okay, tak adalah presentation tu jadi slide tu jadi macam-macam color, macam-macam tulisan, sekejap besar, sekejap kecil. Semua tu akan diterangkan based on this word ni. Alright, ini daripada Dr. Aisyah. Slides are spaces where words, visuals and shapes occupy like a special CO office. The bigger space you give to those elements, the more power you confer to the message. Okay, macam mana kita susun tu, dia macam semua ayat ataupun visual yang kita letak itu perlu ada dalam satu space yang besar dalam kita punya slide presentation. Okay, software. Kita boleh guna macam-macam software presentation. Okay, termasuklah Canva. Sebelum ni pun ada ramai yang gunakan Canva kan. Okay, ada satu group yang gunakan Canva. Okay, bagus. Okay, Canva ni dah membantu kamu untuk solvekan problem dari segi template, dari segi design slide tu sendiri. Okay, sebab dia ada banyak template, kita boleh guna yang sesuai, dan kebanyakan template yang ada tu memang dah dijadikan yang dah baik lah. Okay, presentation design tu dah cantik lah. Okay, cuma kita ubah dia punya teks saja ya, dan susunan gambar dan sebagainya. Canva ni dah banyak membantu. Tapi kalau tak nak guna Canva pun boleh juga kita gunakan template daripada software lain. Contoh, this one is Keynote, okay, for Apple kan, iOS. Lepas tu ini ada PowerPoint, ini adalah Prezi. Okay, Prezi. Okay, banyak software yang kita boleh gunakan untuk present. Okay, untuk presentation. Dan based on kita yang decide sama ada kita nak guna macam mana blank or template. Okay, sama ada kita nak guna blank yang kosong saja slide, dan kita yang decide design kita sendiri, ataupun kita guna template yang dah ada daripada Canva contoh daripada Canva. So itu terpulang pada kita. Okay, kita yang decide. Kalau kita rasa design kita lebih baik, kita buat design kita sendiri, so gunalah design kita. Okay, kalau rasa tak nak dan tak terikat dengan mana-mana requirement ke, kadang-kadang bila presentation dia nak guna slide dia saja, design slide dia, ataupun kita present pada satu-satu company, kita nak letak logo company tu kan. So benda tu dia kena based on design kita sendirilah. Kita nak letak logo kat mana, ni kat mana dan sebagainya. Tak boleh guna template lah. Okay, alright. So contrast, C. Okay, first word adalah contrast. Contrast element adalah ini 1, 2, 3. Color contrast, text and background. Okay, kita nak tengok text tu sendiri. Text and background tu kena kontras. Okay, contoh ada 6 contoh kat sini. Okay, yang atas ni yang bagus, iaitu dia kontras betul-betul white and black. White adalah dia punya text. Okay, background dia adalah black. So dia ada kontras. Betul-betul kita boleh clearkan which one adalah text, yang mana adalah background. Bila boleh compare, boleh kontras kedua-dua tu, jadi kita boleh kita dah membantu audience untuk baca dengan lebih jelas. Okay,
Contohnya yang kedua, tengok yang bawah ni. Dua-dua dia hampir sama color, okey, dan cerah. Yang teks adalah white, okey. Yang background adalah dia macam grey sikit tapi hampir sama. Okey, hampir sama. Kita bila audience nak baca ataupun panel nak baca, tengok tak perasan huruf apa. 3 ni 3 ke 8. Kalau tengok jauh-jauh nampak macam 8, macam 3 dan sebagainya. Okey, ini tak bagus kalau kontras tulisan macam ni. Okey, so kalau yang bagus adalah kontras macam atas. Okey, dia ada black and white. Okey, white and black boleh, apa tu, black and pink boleh juga. Okey, dia masih lagi kontras dua color ni. Yang ni tak nampak juga. Okey, kuning dengan putih tak nampak sangat. Hitam dengan satu lagi color maroon yang gelap juga. Okey, susah juga kita nak kontras kedua tu. Okey, ini juga sangat penting, color kontras. Okey, pemilihan color juga sangat penting. Lepas tu use of pastel atau pastel colors. Guna color-color yang tidak terang, yang boleh mengganggu mata orang lain. Okey, bila panel baca, katalah you letak satu background yang color merah. Merah ni sakit mata. Okey, dia boleh efek pada mata kita. Kita nak baca pun sakit-sakit dengan mata kan. Jadi tulisan iaitu mengganggu kita panel punya attraction juga, attention dekat kamu punya slide. Okay, so cuba guna color-color yang pastel, color-color yang lembut. Okay, dan image contrast juga. Image contrast sama ada kita ni color contrast based on text. Okay, yang ni image to contrast. Okay, kalau tengok contoh ni, okay, ini contrast. Dia punya produk, dia nak tunjuk produk ni, bukan nak tunjuk background yang kat belakang ni kan, orang kat belakang. Okay, tapi dia just nak tunjuk dia punya produk ni. Okay, kalau tengok sini, ini very clear. Okay, produk dia clear, orang belakang dia blur. Okay, dia jadi blur. Okay, so maksudnya kat sini dia nak tunjukkan produk ni. Okay, yang belakang ni dia blur, dia kontras lah dia punya blurring tu. Okay, blur. Yang belakang blur, yang depan clear. Okay, satu lagi color, cuba nampak. Tengok color, color putih dan tangan dia color lain sikit, jadi dia ada kontras juga kat sini. Kalau based on color contrast. Okay, sini clear, sini blur. Sini pun color contrast ada juga. Okay, berbanding dengan yang sebelah ni, ini dah putih, baju pun putih. Kan, baju putih, yang ni putih, so dia tak ada color contrast sangat kat sini. Hanya nampak sikit ya color hitam kat sini. So ini tak bagus juga. Kurang bagus untuk kita punya gambar image dalam kita punya slide. Okay, kalau boleh cari yang color yang boleh kontraskan kita punya color tu. Okay, color yang betul. So clear kat situ, kontras. Okay, kontras element dalam slide design. Okay, kontras dengan catchy. Okay, dia ada dua dalam C tu. Okay, catchy ni be different, use catchy title and give a question. Okay, ini adalah kaedah ataupun beberapa example juga kita boleh buat catchy punya elemen. Introduction, instead of kita pakai introduction, biasa kalau kita dalam slide kita letak introduction. Okay, kita tukar, kita change to kita buat question. Okay, what is buat tanda soal. Orang bila orang tengok tu, apa ni orang tu nak tahu. Okay, panel ataupun audience nak tahu what is apa. Okay, bila kita boleh tarik attention orang untuk tengok kita punya slide, itu dah sangat bagus. Okay, dan untuk slide-slide semua seterusnya dia akan bagi good attention kat kita punya slide nanti. Okay, instead of problem statement, dia buat question juga. Why we need this? Kenapa kita nak perlu benda ni? Based on this problem statement. Metodologi dia tukar kepada how I do it. Instead of kita tunjuk method, macam mana cara kita buat project contohnya. Okay, dia buat how I do it. Okay, dia tanya macam mana kita buat benda tu. Macam mana saya buat benda ni? Kita akan tunjuk juga benda yang sama. Okay, kalau tengok kat sini, dia adalah benda yang sama, cuma cara kita present, kita catchy,
uh, uh, teks tu, okay, kita kecilkan dia punya title, okay, dia akan membagi satu satu perasaan nak tahu daripada curious daripada panel tu sendiri, okay, daripada audience, okay, bila kita buat tanda soal macam ni ya. Bila dia buat give a question, use catch title dan be different, okay, kita cuba buat kelainan untuk bagi orang nampak benda tu menarik. Okay, clear kat situ untuk C. Okay, okay, ini juga dia tunjuk macam mana cara perubahan, okay, daripada produk yang first sampailah yang latest punya produk. Dia ada iteration dia, okay, iteration products development, okay, daripada sini pergi sini sampailah automatic slide dia. Ini dalam literature review secara juga untuk buat be different yang tadi saya cakap, be different, instead of kita tunjuk produk-produk gambar-gambar saja, okay, kita buat ni, kita nampak dia punya perjalanan development of slider ni ataupun zipper ni, okay, daripada sini conventional slider sampailah dia jadi automatic slider. Okay, itu adalah lepas tu dia buat anak panah ke sini, buat anak panah, lepas tu dia ada tone color kat sini. Okay, color dia sama, okay, color dia sama, cuma tone dia berbeza. Ini cerah, okay, dia gelap sikit. Lepas tu dia ada tunjuk anak panah menunjukkan dia punya perubahan, okay, perubahan development tu lebih baik, meningkat sampailah dia dapat yang the best design, okay, based on automatic slider. Ini juga cara untuk kita buat different dalam slide kita. Kalau mudah satu cara mudah untuk faham, okay, saya boleh katakan bahawa bila kita buat slide ni, bila orang tengok satu slide ni, orang dah boleh faham tanpa penjelasan, without any explanation about this slide. Okay, bila you tunjukkan slide ni, orang tengok, oh faham dah, oh dia tunjuk ni, okay, slide ni perubahan dia meningkat, improvement daripada satu sampai dah ni, based on gambar ni. Okay, itu dah bagus untuk kita bagi audience tu faham kita punya slide. Okay, tanpa kita nak jelas, nak explain detail, orang tengok pun dah faham dah. Itu sangat bagus. Okay, nanti bila kamu buat slide, kamu tunjukkan kamu, okay, cuba tengok slide ni, apa yang kamu faham. Okay, kalau dia boleh faham apa yang kamu nak sampaikan dalam slide tu, itu menunjukkan bahawa slide kamu dah baik. Okay, mungkin ada perubahan, tambah-tambah sikit lagi lah. Okay, macam tu lah cara untuk kita faham dalam slide kita. Okay, kurangkan teks, banyakkan figures ataupun image dalam kita punya slide. Okay, ini dia cuba nak track, okay, yang tadi kontras, saya cakap tadi kontras kita nak fokus kat mana. Okay, dia akan fokus dekat bahagian ni. Contoh, dia ada satu gambar yang besar. Okay, bila dia nak fokus pada ni, dia akan bulatkan benda ni dan akan buat anak panah dan hasilkan satu lagi figures, image yang baru menunjukkan detailing of the mechanism. Okay, mechanism dekat sini tak nampak sangat, tapi bila dia tarik ke sini, dia tunjuk satu lagi, okay, kita boleh clear nampak bahawa mechanism dia adalah bentuk macam ni. Ada ditunjuk macam mana formula Fn dan Fn yang bawah ni, okay, bertemu dua dan dia boleh menggerakkan zip tu. Okay, mekanisme ni penting. Dia tunjuk mekanisme ni, tapi kalau daripada gambar ni tak nampak, jadi dia akan bulatkan dan dia akan tunjuk gambar asing. Okay, gambar yang di sebelahnya. Alright. Ini juga cara-cara untuk tunjukkan kita punya flow, okay, daripada kita punya project ataupun kita punya research. Okay, kita boleh buat dalam bentuk flowchart macam ni. Setiap satu tu kita nampak flow dia, arah dia ke mana. Right. Okay, settle untuk C. Ada soalan? No, Alright. So kita continue for A, align. Okay, use left indent. Okay, sebenarnya taklah fix sangat indent, left indent, tapi kamu boleh buat center, boleh right. Okay, itu terpulang pada kita punya design dalam kita punya slide. Okay, tapi biasanya bila teks yang panjang sikit yang kita nak letak dalam kita punya slide, okay, the best way if
is we use left indent lah. Kita guna left indent. Okay. Kenapa kita tak buat justify? Okay, justify adalah bentuk macam dia akan straight kan, dia akan sama, bahagian hujung ni akan sama kan, justify. Okay, bila paragraph kita buat justify, okay, maksudnya setiap ayat ni, okay, setiap word ni, during normal driving ni, distance antara dua word ni dia tak sama. Okay, kalau kat sini dia sampai kat sini, okay, katalah jarak ni kita bagilah 2, okay, tapi bila bawah ni dia tak sampai kan, jadi dia akan extendkan break ni ke hujung ni. Bila ke hujung ni, so distance antara word tu dah tak sama, dah jadi 3. Yang atas 2, yang bawah jadi 3 kan, dia jadi 3. So dia dah tak sama kat situ. Okay, bila kita pakai justify, so bila tak sama dia jadi macam ada ayat yang atas ni dia rapat, yang bawah dia enggang sikit. Okay, dia ada jarak lebih sikit, yang bawah ni lagi lebih. Contoh yang macam tu. So dia tak sama, kita nampak dia kurang baik. Okay, dalam slide. Okay, dalam slide. Okay, begitu juga kalau buat ayat macam ni tak sesuai, kita pakai inilah center line, nampak dia jadi center. Okay, ayat ni center. Ayat yang baik kalau kita nak guna center adalah kita pakai, kalau untuk quote, okay, quote siapa-siapa yang cakap kan, kita akan letak center. Okay, siapa yang cakap tu, kita buat philosophy dia punya word tu. Okay, kita buat philosophy dia punya tu, lepas tu kita quote siapa-siapa nama. Itu biasa kita buat untuk center, bukan left indent lah. Okay, don't mix indentation style. Jangan campur-campur, sekejap left, sekejap right, sekejap center dan sebagainya. Align the image with the text. Okay, kena align kita punya text tu bagi sama. Okay, ni cara yang betul, ni cara yang betul juga. Okay, yang dua ni kurang baik, bukan tak baik tapi kurang baik. Okay, dalam kita punya presentation slide. Align and arrange. Okay, ni sekat sama juga. Arrange, macam ni kita nak arrange kita punya setiap word tu, word dengan image, kita nak susun macam mana. Okay, dia mesti ada 3 ni juga. Organize your presentation flow, follow the storyline of your article, and properly separate words and image. Okay, kalau nampak kat sini, ini words dia. Okay, ini image. Dia cuba separate keduanya. Jangan overlap. Okay, gambar tu jangan overlap dengan teks. So dia akan mengganggu kamu punya pembacaan oleh audience lah. Audience tak nampak kamu punya tulisan tu, teks tu kan. Bila jadi macam tu, so dia tak baik lah. Okay, so kita kena arrange cara yang baik, yang bagus, dengan cara susunan teks dia dan image. Kalau tengok teks dia pun, okay, dia buat beza dia punya ni, ini color lain. Okay, dia punya explanation color lain. Okay, kalau nampak kat sini, kalau C dia apa? Kontras dia kat mana? Okay, siapa boleh jawab? Kontras dia dekat mana? Dekat warna. Dekat warna. Okay, color kontras. Color kontras, warna tu dengan background dia. Okay, nampak perbezaan dia tu. Okay, baguslah ni tu. Color kontras. So pemilihan color pun kena bagi sama. Jangan ini color merah, ini color orange, ini color kuning. Itu tak bagus juga. Okay, jangan bagi campur-campur color, dia jadi cacah marba nanti. Okay, biar sama. Bila ada ni dia punya title, okay, ni explanation dia color putih, ni title color merah, ni explanation color putih. Okay, dan sebagainya, seterusnya. Okay, ini kena buat macam ni lah susunan dia tu. Kena cuba faham. Okay, ini bersama. Bila susunan kita arrange tadi, ayat arrange tadi, kita kena susun ayat ni. Okay, tulisan ni kena align. Tengok dia buat align. Align sama je. Ni pun align sama. Jangan sini kat sini, top chassis kat atas, DC kat bawah tepi ni. Lepas tu dia overlap dengan gambar. Okay, gambar dengan tulisan tu overlap. Tak boleh. Okay, tak boleh macam tu Itu cara teknik yang betul lah. Maknanya kita kena buat, jangan overlap, jangan color tu terlampau sama dengan background, jangan tulisan tu, ataupun kita nak
dia punya ni kan, ni nama apa-apa. Okay, nak naming setiap part ni. Sekejap kita buat kat sini, sekejap kita buat kat atas, sekejap kita buat ke bawah. Okay, so anak panah tu akan pergi ke sini, ke kanan, ke kiri, atas anak panah tu kan. So dia maksudnya arrangement tu tak bagus lah. Sekejap sini kanan, sekejap atas dan sebagainya. Kalau tengok kat sini, dia straight yang satu, sama je. Angle yang sama, arah yang sama setiap satu tu. Alright, so kita nampak lebih tersusun dan lebih kemas. Okay, bila buat macam ni. Alright, so ini ada color contrast, dia guna color contrast dia, dan kita boleh fokus kat sini. Tengok ini fokus, yang gambar muka dan ni dia jadi blur. Okay, dia jadi blur. Pada application errors, ni juga example. Tengok di susunan setiap satu ni kita nampak kemas dan simplify dia punya ni dia punya ni. Tengok susunan ayat ni, okay, straight je, sama je dia punya ni. Okay, nampak semua ni? Kita nampak lebih simple dan menarik. Okay, dengan penggunaan color yang pastel, yang tak begitu terang. Okay, itu juga sangat baik lah. Alright, settle untuk A. Ada soalan? Tak ada, kita teruskan readable. Okay, suatu readable yang kita boleh baca lah. Okay, jangan suatu benda yang menyusahkan audience ataupun panel untuk baca. Okay, kita use suitable font type and size. Okay, guna font yang baik, font yang kemas dan cantik di dalam slide. Okay, jangan menggunakan font yang macam-macam ni. Okay, yang berpusing-pusing word dia, tulisan dia pun susah nak baca. Okay, memang kalau kita nampak tulisan tu macam cantik kan, tapi bila untuk presentation nak bagi orang faham, orang tengok clear penjelasan kita, font-font macam ni cuba elakkan. Okay, jangan kita guna. Okay, font-font yang ada macam ni. Okay, kita boleh guna yang standard yang biasa, Arial, Helvetica ke Calibri, Tombury. Okay, yang ni semua yang standard, macam kotak-kotak macam tu je. Okay, so tulisan lebih jelas dan lebih mudah faham. Okay, berbanding dengan yang macam tulisan ilustrasi ni macam handwriting punya ni kan. Nampak macam cantik kan, tapi tak professional. Okay, kurang professional. Suitable spacing between lines. Okay, between lines ni kena spacing bagi betul, jangan terlampau rapat, jangan terlampau jauh. Okay, ini adalah yang terbaik 1.5. Okay, kita guna 1.5 tu dah baik. Jangan macam ni, ini terlampau dapat, terlampau dekat, orang susah nak baca which one dia punya line tu. Okay, mungkin di sini terbawah, baca bawah pula kan. So ini cuba bagi space dia lebih besar sikit. Okay, ini adalah baik 1.5. Okay, highlight important points. Highlight important points ditunjuk kat sini. Okay, macam mana kita nak highlight dalam satu ayat yang panjang. Okay, kadang-kadang susah audience ataupun panel nak baca. Nak baca tu bukan susah apa, baca, tapi dia nak tangkap dekat mana point yang kita nak jelaskan. Okay, salah satu cara adalah kita kena highlightkan word ataupun term-terms yang ada dalam ayat tersebut. Okay, contohnya kita nak terangkan dalam ni credibility factor, obtain moderate score dan sebagainya. Ni ayat dia. Okay, satu sentence yang panjang macam ni, so dia akan highlightkan dengan dia buh color merah. So orang boleh nampak credibility, expectancy. Okay, dan satu lagi dia boleh bold juga. Dia highlightkan dengan bold. Function offered by Cliff is slightly logical and useful. Okay, benda ni juga sangat penting untuk kita bagi orang mudah faham, orang mudah baca. Bukan mudah faham, mudah baca kamu punya explanation tu. Okay, kadang-kadang macam saya cakap tadi lah, maksudnya bukan, kalau boleh kita nak letak image saja. Okay, word tu sikit je, tapi bila sampai satu mungkin ada satu bahagian kita kena tulis teks je. Bila nak tulis teks tu, kita tak boleh tulis teks macam tu bagi sama je. Kita kena highlightkan beberapa poin yang penting dalam ayat tu untuk mudahkan audience baca. Okay, cara dia macam ni lah. Okay, kita highlightkan ataupun kita tukar color dia. Orang boleh terus
Bila dia nak baca satu sentence macam ni, terus dia fokus pada ni, color merah. Credibility, expectancy, highlight ni, function offered by Cliff is slightly logical and useful. Yang lain-lain ni mungkin itu untuk bagi sedap je ayat tu. Okay, tapi yang poinnya ada pada yang kita highlight ni. Avoid long sentence, okay, kurangkan sentence yang panjang, dan avoid typo. Okay, check banyak kali. Bila slide tu dah buat cantik dah semua, 10 slide, 20 slide ke, okay, check balik typo. Bagi kawan, siapa-siapa tengok, check ada typo tak. Okay, satu ayat, satu word yang berlaku typo akan membantukan, akan mengurangkan attention orang. Okay, dia ni tulis banyak typo banyak sangat. Okay, food jadi Ford. Okay, macam tu kan. Malaysian jadi Malay saja, ataupun driver jadi drive. Macam tu lah. Benda tu akan mengganggu audience juga. Readable, okay, bagi orang mudah baca kita punya slide. Okay, text. Okay, readable dia pair dengan resolution. Okay, use high resolution image, avoid print screen, resize your image correctly, use constraint proportion. Okay, proportion tu bila kita besar dan kecilkan image tu, kena guna constraint proportion. Bila kita tarik, dia akan lebar dan tinggi sama. Okay, kalau kecil, scale dia akan meningkat. Jangan bila kita tarik, dia akan lebar saja. Jadi gambar tu akan jadi dia akan stretch. Kita nampak dia jadi stretch, tak cantik lah. Okay, tak cantik untuk orang tengok. Lepas tu high resolution. High resolution kena guna high resolution macam ni, compare dengan ni. Okay, kita nampak perbezaan dia. Ini macam gambar image yang biasa, yang kurang resolution. Kita nak tengok pun tak ada detail kat situ. Okay, compare dengan ni, dia ada detail. Even dekat tulisan tu pun kita boleh nampak ada tulisan. Lepas tu setiap mungkin ada skru yang kecil-kecil pun kita boleh nampak bila kita guna resolution yang tinggi. Avoid print screen, jangan print screen je. Okay, tengok gambar kat mana, print screen, masukkan dalam slide. Okay, kalau boleh edit dulu bagi nampak clear, baru masukkan dalam slide. Resolution pun sangat penting dalam kita punya slide. So saya tutup untuk R. Sekejap, ada lagi. Kat sini tengok resolution tinggi, tengok dia punya arrangement. Okay, color contrast dia. Okay, ni arrangement dia, susunan setiap ni, nama part ni sama. Okay, dia nampak tersusun. Dia tak overlap. Okay, arrow tu tak overlap antara sesama lain. Okay, tengok dia straight je. Okay, tak overlap. Color contrast. Lagi apa ni? Catchy. Mungkin catchy kat sini. Catchy tak ada kat sini ya. Dia tak ada. Dia ada color contrast, image contrast. Lepas tu dia pakai tadi resolution. Lagi apa lagi? Readability boleh. Readability ada. So kita mudah baca. Dia punya ni. Font yang betul, font yang baik. Itu readable juga kan. Readability, font yang baik, tak terlampau besar, tak terlampau kecil. Lepas tu font dia kemas. Okay, tak pusing-pusing tulisannya tu kan. Itulah. So daripada slide ni kita nampak kemas, baik. Okay, alright. So settle untuk R. So CAR. Next adalah less and label L. Okay, ada soalan? Okay, saya teruskan lagi. Less words, more figures. Macam saya cakap juga tadi, figures tu cuba bagi banyak. Okay, cuba bagi banyak dan lebihkan dalam kita punya ni. Compare dengan kita letak teks. Okay, words yang banyak tak sama dengan satu image, satu figures yang kita letak dalam slide. Kadang-kadang satu figure saja dah boleh menjelaskan keseluruhan teks kalau kita letak dalam satu slide. Teks yang panjang dalam satu slide kita boleh gantikan dengan image saja, dengan figure saja, satu figure saja. Okay, so kalau boleh kurangkan teks yang panjang, kita letak figures. How to explain? Kita yang explain, kita yang cakap.
Okay, kita boleh cakap sendiri based on figures yang kita letak, image yang kita letak dalam slide tu. Okay, jangan bila kadang-kadang saya tengok kebanyakan students bila dia akan letak slide yang panjang dengan ayat, dia hanya baca. Bila dia baca tu dia dah mengurangkan orang tengok nak baca, bila nak baca dia siapa-siapa boleh baca kan, tapi kita nak penjelasan, kita nak explanation about apa yang kita nak sampaikan dalam slide tu. Boleh baca je lah, tak ada apa yang menarik lah kat situ. Okay, bila ada figures tu lebih menarik, boleh lebih attract orang. Less number of slides maximum. Okay, jangan terlampau banyak. Kalau boleh satu slide satu minit. Okay, kalau dia kata 10 minit, buat 10 slide je, 10 ataupun ke 15 macam ni. Contoh ni maksimum 15. Okay, 15 tu mungkin termasuk dia punya title yang depan, dan last sekali gambar Q&A session ke, kan, thank you. Itu termasuklah jadi 15 tu. Okay, tapi kalau boleh 1 minit 1 slide cukup lah. 10 minit kena present, okay, 10 slide je. Okay, benda ni saya akan tengok juga bila kamu present nanti ya. Final presentation nanti saya akan tengok juga. Bila saya kata 10 minit, saya akan set masa. Betul tak kamu boleh sampai 10 minit, okay, dalam presentation. Okay, alright. So less animation, kurangkan animation. Kadang-kadang animation tu bagus, memang bagus, tapi bila terlampau banyak animation, sekejap gambar ni datang dari atas, boom, jatuh, yang kiri kanan masuk, dia bergerak kan, benda tu ke atas, bawah dan sebagainya kan. Benda tu akan mengganggu juga orang nak fokus pada point yang penting dalam slide bila banyak sangat animation. So kita kena kurangkan animation. Okay, kalau boleh static saja pun tak apa. Okay, slide yang static saja pun tak apa. Kadang-kadang orang present dalam guna PDF saja. PDF tu static kan, static saja, dia tak ada animation langsung. Okay, itu lebih baik daripada kita letak animation yang terlampau banyak. Okay, jatuh, apa tu, terbakar tulisan tu dan sebagainya. Okay, macam-macam animation sekarang. Okay, animation tu, tapi kadang animation tu kalau tak berkaitan juga kita punya ni, dia boleh mengganggu. Orang nak fokus pada point dia, point dalam presentation, tapi dia dah dikurangkan dengan animation tersebut. Okay, label, properly label your figures. Yang tadi labeling kan, kita label setiap satu ni, part ni, kena label yang betul, properly. Do not overlap label on the image. Kalau tengok kat sini, label ni tidak overlap atas image. Okay, dia tak duduk atas image tu. Okay, dia duduk bahagian luar pada image. So image ni tidak diganggu oleh teks. Okay, make sure the label text is readable. Readable tadi lah, dia balik kepada art tadi, readable, yang boleh baca lah, tulisan yang boleh baca, size font yang boleh baca, dan color contrast yang baik. Alright, inspiration kalau tengok kat sini, okay, sama juga. Okay, kita boleh baca ni dia punya title, ini adalah dia punya explanation. Sikit je, tengok, pendek je. Okay, dia banyak gambar. Gambar pun dia akan besarkan dalam resolution yang tinggi. Bila resolution tinggi, dia jadi cantik je. Jangan kita print screen dia akan jadi blur dan tak cantik. Okay, ada gambar ni, dan ada caption kat sini, elderly assistive device, zipper and fashion industry. Semua benda ni kita boleh tengok dekat satu slide ni. Okay, dia ada color contrast. Okay, dia ada arrangement dia tu. Okay, gambar susunan setiap gambar ni pun penting juga. Okay, so benda macam tu lah. Kita kena berfikir. Kita bukan buat just slide bagi siap je, tapi cara kita nak sampaikan apa yang kita nak present tu dalam satu slide tu juga sangat penting. Macam mana kita susun dan sebagainya. Okay, cuba tengok ni, gambar ni. Okay, siapa boleh komen dekat sini, apa kesalahan dia dari segi apa yang kita belajar ni, CARL? Dia tak align. Tak align, betul. Lagi? Tulisan kecil. Tulisan kecil, boleh? Betul, boleh juga. Komen. Semua orang komen.
Yang pangkah. Pangkah ni dia nak bagi tahu benda ni tak baik, tak bagus. Dia tak ada pun. Abaikan ni. Sorry sir. Tak apa. Abaikan pangkah dan example tu. Itu contoh dia tunjuk. Yang gambar yang betul yang ini je, yang dalam ni je. Kenapa je? Apa? Yang kita belajar kalau boleh improve dekat bahagian mana? C apa? C. Kontras. Okey, kontras. Kontras dekat mana yang kita nampak dia buat? Dia tak buat. Dia tak buat kontras. Dekat bahagian mana? Dekat Tulisan kontras je kan? Background dah putih kan? Okey, contohnya dekat gambar tu sendiri ya. Gambar tu sendiri. Contohnya dua color ni. Okey, dua color ni hampir sama. Okey, bila dia besar ni, kita besar je ni okeylah. Tapi bila dia kecil macam ni, kita kurang nampak dia punya gambar detail dalam tu. Color dia kan. Ini pun bentuk apa ni? Tak nampak ni. Bila zoom barulah nampak bentuk dia macam tu. Bila jauh kita nampak sama je kan. Biru dengan hitam tu color dia sama. Dia tak ada color kontras kat situ. Okey. Dari segi teks kontras, okey. Tak masalah, black and white kan. Black white. Okey, so kontras tu. Align tak align tadi. Kalau kita ada cakap tak align. Okey, dia tak align. Dan dia tak arrange. Dia tak arrange betul-betul. Arrange kat mana? Bagaimana yang dia tak arrange tu? Nombor dia. Numbering, okey. Numbering dia 1, 6, 5, 2. Dia tak ikut susunan. Kalau boleh kita buat 1, ni 2, 3, 4, 5. Tak kisahlah ikut arah ni, lawan jam ataupun ikut jam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kena ikut turutan. Buat ikut turutan. Okey, kita nampak juga anak panah dia sekejap arah ni dan sini. Nampak dia macam berpusing kan. Kalau boleh buat tegak, tunjuk anak panah. Tegak, tunjuk. Okey. Macam tu. Lagi satu, tengok anak panah dia pun overlap dengan figures. Kita nak nampak sangat anak panah ni. Ni tunjuk kat mana ni? Kita tak nampak banyak. Kalau boleh anak panah ni duduk kat luar lah. Okay, duduk kat luar lah. Duduk bahagian ni. Kita tak nampak kepala anak panah ni. Okay, kepala anak panah ni tak nampak. Sebenarnya dia buat itu. Okay, barulah kita tahu anak panah di situ. Ada yang overlap tadi. Okay, dia overlap atas gambar. Macam ni, dia overlap kita gambar, kita tak nampak dia punya arrowhead tu. Okay, kepala arrow tu tak nampak sebab dia duduk atas image. Kena susun betul-betul. Okay, R readable. Boleh baca tak dia punya ni? Readability. Okay, readability boleh. Tulisan dia dari segi font dia, size dia tadi kawan kita cakap kecil kan. Okay, tak bagus juga ni sebab dia buat kecil sangat kan. Besarkan sikit tulisan dia, font dia cara dia guna font dia. Okay, no problem. Okay, cuma ada satu lagi kat sini, nampak? Dia overlap dengan bulat tu. Okay, ni dia overlap kat sini. Jangan overlap, bagi window untuk bawah. Okay, kat situ. So jangan overlap. Okay, lagi bagi L less n apa ni? Less n label kan. Properly label, don't overlap label on the image, make sure the label text readable. Benda macam tu lah. So kalau daripada slide pun kita boleh komen kan. Kamu bila dah tahu step-step tu, okay, apa teknik, method yang perlu ada dalam slide, okay, kamu dah boleh komen dah. Orang present pun kamu boleh tengok, ni tak bagus ni, cuba buat macam ni, cuba ubah based on contrast, based on align, based on readability dan so on. Okay, kita boleh komen sendiri. Kalau slide kita komen pada slide kita sendiri. Okay tak kita tak macam ni, okay tak susunan dia macam ni. Semua boleh tengok daripada teknik ni ya. Ini bersama kan. Ini contoh tunjuk. Okay, dia align, tulisan dia okay, clear, readability. Okay, dia tak overlap dengan figures, nampak? Semua anak panah dia kat luar.
So dia tak overlap. Dia tak overlap dengan, kalau tengok metal clip, nampak? Okay. Metal clip dia tak overlap. Dia duduk kat luar. So kita nampaklah anak panah dia tunjuk ke situ. Kalau dia buat anak panah ke dalam, okay, dia buat kat dalam, kita tak nampak ni kepala anak panah ni. Okay, kurang kat situ. Okay, so bila dia tak macam ni tak ada numbering. Kalau dia tak numbering, dia kena ikut susunan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, dia kena ikut susunan. Ni dia tak letak, okay lah, no problem lah. Alright, so gambar ni kontras, resolution yang tinggi, R dia resolution tinggi, kita boleh nampak clear dia punya tulisan. Okay, resolution tinggi, gambar cantik dan resolution baik lah, yang tinggi. Finally, yang last sekali adalah stylish and sharp. Okay, kita cuba jadikan dia lebih style, lebih baik slide ni dengan tambah elemen-elemen ataupun gambar-gambar yang boleh yang attract orang lagi kan. Ni style lah, maksudnya dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dia letak gambar dan setiap satu ni dia ada explanation dia. Ni untuk 1, ni untuk 2, 3, 4, 5. Okay, daripada ni juga dah menerangkan berkenaan dengan product development subject kita ya. Kamu sekarang berada pada kat sini, product development 1 berkaitan dengan play, brainstorm and pitch. Okay, kamu belajar macam mana brainstorm the idea. Okay, kita belajar sebelum ni selection, idea, concept selection, concept screening and so on. Kat bahagian ni product development 1, okay, dia tak gambar yang berkaitan ni semua gambar berkaitan. Ni general idea, nampak dia keluar idea. Ni macam mana dia play, dia main dengan mechanical punya toys ni. Okay, ini macam mana nak brainstorm the idea. Okay, dan pitching. Okay, dan juga pitching, macam mana kita cara yang pitching. Yang saya ajar sekarang ni adalah berkaitan dengan dia tak pitching lagi, tak masuk pitching lagi, tapi dia lebih macam how to design your slide. Okay, ni untuk PD1 yang kamu belajar sekarang ya. Lepas tu bila masuk PD2 nanti kamu akan belajar teknologi berkaitan macam mana kita nak draw menggunakan software yang ada di pasaran. Okay, CAD, okay, computer aided design, grafik yang cantik dalam presentation. Okay, dia mesti ada setiap satu elemen tu, dan graphic prototyping. Kamu akan belajar juga dalam PD2 nanti. Kita akan buat guna 3D printer. Apa yang kamu design dan kita akan printkan untuk visualize, untuk kita jadikan dia physical product. Okay, dekat PD2. PD3 ada competition. Kamu akan compete antara group di dalam batch kamu. Okay, kemudian 4 and 5 ni adalah product development lah. Kamu akan hasilkan produk tu sendiri. Okay, 2 ni adalah sendiri ya, individual. Bila kamu dah ambil PD2, PD4 and 5 ni, kamu dah bergerak sendiri ya. Kamu akan applykan ke tiga-tiga PD ni. Bila dah belajar PD1 macam mana, PD2 macam mana, PD3 competition kan, dah belajar, dah alami ketiga-tiga PD ni, barulah kamu boleh ni stand alone kamu belajar, kamu buat sendiri semua, dan kamu akan applykan benda-benda yang sebelum dia. Okay, untuk 4 and 5. Itu adalah penjelasan untuk product development kamu lah, subjek yang kamu ambil sekarang ni. Alright, itulah cara. Ini juga macam mana dia tunjukkan bila ada ni numbering 4, dia tunjukkan anak video cameras. Okay, color ni represent color ni lah, color merah juga. Okay, color merah. Okay, cuma kat sini kalau kita tengok dia overlap kan, gambar ni overlap dengan ni, ini overlap dengan bawah dan sebagainya. Ini mungkin boleh ubah, kita boleh improvekan lagi daripada slide ni. Kalau kita tengok yang tulisan ni dia tak mau bagi overlap dengan image belakang. Okay, dia letak apa ni, letak background belakang ni. So tak nampaklah tulisan ni overlap dengan gambar. Okay, gambar. So nampak video cameras ada 4, 1, 2, 3, 4, 2 for sensors yang color kuning, 2, 1 data acquisition color hijau. So kat sini kita boleh tengok lah. The measurement example lah, ini foot position, ni dia punya title, ini dia punya explanation. Point-point dia letak point-point, dia lesskan word. Okay, dalam slide tu dia lesskan word, dia letak point macam ni. Okay, letak gambar satu,
kecil, okey, ataupun simbol, okey, kemudian letak title, letak point. Okey, ini dia punya distance untuk dia break. Nampak susunan ni, cara dia ditunjuk dalam slide ni. Ini pun juga okey, cuma kalau nak pandang ni dia boleh buat macam straight line macam tu, okey kan. Ini nampak naik ke atas, ni turun ke bawah dan sebagainya. Okey, numbering tak atas ni ke, ni number dia tak tepi ni, nampak lebih baik. Okey, kemudian kita boleh komen, kita rasa ini boleh ubah ni. At least kita ada idea macam mana untuk jadikan slide kita baik. Okey, ni color ni represent benda ni. Kalau KPT FPJS yang color bawah ni. So color-color ni akan menunjukkan dan ada tulisan atas dia. Okey, ada tulisan, ada number atas setiap satu tu. Cuma macam pemilihan color macam ni kita kurang nampak. Okey, kita kurang nampak sebab dia color kontras dia kurang. Kita nak nampak perbezaan dia. Okey, tengok Izzuan. So color kontras dia kurang kat sini. Ini okey. Okey, cerah dan gelap belakang. Tak salah. Okey, cuma color ni kalau boleh ubah, jangan pakai biru ni, pakai biru yang gelap sikit. Okey, kalau nak pakai teks putih. Alright, ni pun sama. Okey, ini pun sama. Okey, dia fokuskan pada mana produknya. Kalau tengok gambar macam ni, kita fokus kat sini. Yang lain dia akan blur kan. Okey, dua ni. Ini gambar phone, ini gambar produk tu kan. So kita boleh nampak perbezaan dia kat sini. Satu tajuk, ini dia punya explanation, simple explanation. Pada bawah ni dia letak simbol-simbol dia. Ini adalah feature-features yang ada pada produk ni. Adjustable strap, 2 hours battery, Bluetooth connectivity, rechargeable, and ni ada logo lah. Logo saja. Ini juga okey. Dia nak fokus pada benda ni. So benda lain yang seed apa semua ni, ini dia blurkan. Dia jadi blur lah. Jadi blur. Lepas tu kat sini dia bulatkan ini dan dia besarkan yang benda ni. Benda ni tak nampak sebab kecil sangat kan. Dia kecil sangat kan. So dia buat macam tadi. Kita akan zoom out dia punya mekanisme kat situ. Okay, ada overlap, berlapis dia punya ni kan, dia, layer by layer dia punya sensor. Okay, lepas tu ada Bluetooth transfer ke phone. Ni schematic yang dia pasang dekat DQ ni. Alright, slip pump juga. Okay, contoh ada gambar, lepas tu ada tulisan. Dia nampak minimalist. Okay, minimalist, kurang tulisan. Okay, tulisan pun poin-poin yang penting saja. Lepas tu letak logo, letak satu gambar, dah cukup. Okay, tak perlu banyak-banyak complicated. Ini walaupun banyak gambar, okay, poin dia satu ni je. Dia tunjukkan fun learning, the art of learning was having fun. Okay, so dia letak gambar-gambar je. So dia akan explain lah what is fun learning and so on. Okay, ni bersama kita nampak perbezaan ketiga-tiga ni. Bachelor, okay, BTD, BTA, BTG. Okay, daripada gambar image ni saja. Tengok tulisan ni, kenapa dia letak kat atas ni? Sebab kat atas ni gelap, background ni gelap. So tulisan tu akan ada kontras lah. Katalah tulisan ni putih, lepas tu dia letak kat bahagian bawah ni. Dia letak kat sini tulisan ni, kan? So tak kontras lah kat situ. So ada problem dekat readability kurang. Okay, tak kontras and so on. Kalau kat sini pun sama juga. Ini pun sama juga. Tak nampak sangat sebab buat tulisan itu dengan background itu kurang nampak perbezaan dia. Kurang kontras. Okay. Ataupun kat sini kalau kita nak beri kontras, kita buat background asing dia. Background asing, color lain. So dia bagi tak nampak kita punya image belakang dan dia letak background dia sendiri. Boleh juga macam tu. Okay, ni nampak flow, proses flow, ni hypothesis. Color-color pun memainkan peranan, tapi di kesusunan 1, 2, 3. Okay,
Susunan dia ada title dan explanation. Title, explanation, title, explanation, title, explanation. Okay, ikut susunan satu-satu. Kalau kontras dia baik, readability, font dia, font size, font type of font type pun okay semua. So baiklah kat sini. Okay lah, ini pun sama. Okay, macam mana dia nak terangkan dalam satu mind map ataupun satu diagram menggunakan ketiga-tiga elemen. Macam mana user research dengan fashion dengan mechanical, dia boleh gabungkan ketiga-tiga ni, okay, based on anak panah yang bergerak. Anak panah ni kita boleh tengok, follow lah anak panah tu, dia pergi ke user research ke, dia pergi ke fashion ke, dia pergi ke mechanical engineering ke. Kat situ boleh buat. Okay, so instead of kita buat thank you kosong, background kosong macam ni, thank you for listening kosong macam ni, kita letaklah satu gambar yang sebab ni adalah akhir kan, last slide. So kita tunjuklah satu gambar yang boleh orang tengok, wah cantiknya gambar ni kan, wah cantiknya. Okay, kata kalau nak tunjuk gambar UMP, ambil gambar UMP, cari kat internet gambar-gambar yang resolution tinggi, yang menunjukkan kecantikan UMP tu sendiri kan. Walaupun kamu tak pernah masuk UMP lagi kan, ramai tak pernah datang UMP kan, ambil gambar kat internet yang daripada UMP sendiri, okay, letak tunjuk kat situ. So orang tengok, wah cantik. So bila ending dia jadi happy ending lah. Okay, bila kita present semua, kadang-kadang orang stress kat bahagian dalam kan, nak tengok masa presentation kamu, last kali orang tengok, wah happy ending, best, cantik, gambar, image apa semua cantik. So dia akan bagi lebih menarik lah. Okay, kita punya presentation. Finally, ini dalam slide, dalam website kita. Kalau tengok website FTKMA UMPI, dia akan letak semua gambar ni, nampak menunjukkan happy faculty, okay? Semua staff happy je gambar dalam ni. Okay, dia lebih menarik. Okay, that's all untuk slide presentation. Any question? Ada tak? Nanti slide ni saya akan share dengan kamu. Ini simple ya. Ini untuk pitching, macam mana kita nak presentation. Sikit je. Okay, script outstanding presentation. Ini daripada Dr. Aisyah. Ini quote daripada orang-orang yang terkenal lah. Okay, kemudian vocal warm up exercise. Kita sebelum kita nak bercakap, kita nak buat vocal warm up dulu exercise. Kita cuba cakap, keluarkan suara, kadang-kadang suara serak dan sebagainya. Kita cuba keluarkan intonasi yang baik, bagi suara itu baik dulu, barulah kita boleh start presentation. How to engage the audience, focal point. Okay, use more visual. Saya cakap tadi, macam tadi, more visual, less text, less words. Okay, one per slide, try to deliver one idea per slide. Satu slide tu satu idea. Bila orang dapat tengok satu slide tu, orang tahu itu ada satu point ataupun satu idea dalam satu slide saja. Jangan campur-campur banyak idea dalam satu slide. So orang akan jadi keliru apa yang dia nak sampaikan, apa presenter ni nak terangkan dalam slide ni. Sekejap dia cakap ni, sekejap dia cakap ni. Sebab apa? Sebab ada dua point ataupun dua idea dalam satu slide. Okay, buat one slide, one idea, and step by step take the audience. Bila kita susun slide tu pun, kita kena susun dalam keadaan yang baik. Itu susunan dia ada flow dia. Satu, problem statement, lepas tu objective, lepas tu pergi methodology, results and so on. Okay, itu step by step. Itu kita cara untuk kita engage the audience. Big idea step. Okay, yang ni kata-kata orang ni lah. How to deliver your presentation, prepare your speech. Okay, macam yang saya cakap tadi, kita ulang balik. Prepare your speech. Speech tu speech text tu kena ada. Okay, at least kita tahu point apa yang kita nak terangkan dalam presentation kita. Okay, kita guna ladies and gentlemen. Bila kita nak tukar slide 1 ke slide 2, kita buat ladies and gentlemen. Okay, benda-benda tu akan menjadikan presentation kita lebih baik. Okay, read and practice. Kita ulang-ulang kita punya text speech text tu. Okay, buat banyak kali dan kita kena make 10 minutes time. Okay, kalau requirement dia 10 minutes, 10 minutes lah. Okay, kita kena make betul-betul masa dia. Jangan terlampau lebih, jangan terlebih, jangan terkurang. Okay, katalah 10 minit, kamu boleh siapkan
Maksudnya bila kamu present tu dalam 9 minit 59 saat, itu terbaik. Okay, ataupun 10 minit tepat-tepat masuk 10 minit, dah habis, settle. Itu yang baik. So kita kena practice untuk kita cakap kelajuan suara, kelajuan pacing kita punya teks, kita presentation tu sekata sama je. Speech volume level. Okay, volume level, kalau benda yang penting kita nak explain ataupun idea dalam slide tu yang kita nak explain, okay, speech volume tu lagi tinggi, loud and clear. Tapi don't shout. Don't shout. Okay, jangan menjerit. Okay, cuba keluarkan dengan suara yang tinggi sikit. Okay, berbanding yang biasa. Kalau kita teks panjang-panjang tu, terang-terang, lepas tu bila point yang penting tu kita tinggikan suara sikit. Okay, so orang boleh dapat tangkap lah point apa yang kamu nak terangkan dalam slide tu. Okay, volume, speech volume level ni juga penting. Pronunciation, okay, kalau boleh cuba fluentkan English kita. Kalau dalam English, fluentkan English. Okay, make sure that English tu bagus dan orang boleh faham. Okay, tak kisah sebenarnya English tu kalau kita ada accent lain selain pada audience kita. Contohnya kita orang Malaysia pergi ke UK ke pergi mana-mana overseas. So bila kita present tu, make sure pronunciation tu boleh difahami oleh orang lain. Okay, dia tak kisah orang sana pun tak kisah sebenarnya presentation English kita macam mana, accent kita macam mana, tapi kita kena bagi clear kita punya pronunciation. Okay, dan kena practice jugalah benda ni, as good as you can lah. Kita cakap sini kan, careful with your accent. Accent tu kena cuba bagi kalau kat UK, maknanya kita cuba bagi macam orang-orang UK juga kan cakap benda ni tu. Okay, accent dia tu. Okay, alright, how to deliver your presentation. Speech. Okay, speed yang saya cakap tadi juga, control your presentation speed tu, jangan terlampau laju, jangan terlampau slow, sebab kita dah ada time dia 10 minutes. So kita kena make sure setiap satu ayat yang dikeluarkan tu cukup. Jangan bila kita practice, okay, tapi bila yang betul-betul kita cuba nak explain lebih, so dia akan drag masa kita. So benda tu kena speed tu kena betul-betul lah. Okay, kita kena control segi speed. Posture, stand properly and relax. Okay, bila kita present depan, relax je, cakap je, belasah je sebenarnya, belasah je kita cakap. Okay, jangan nampak kita macam takut-takut dan sebagainya. Okay, Q&A session, be honest, if you can answer, try to discuss. Kita boleh tanya, mungkin bila dia tanya kita kurang faham apa dia tanya, kita cuba tanya balik apa yang dia maksudkan. Okay, dia akan explain balik sebenarnya ini yang dia tanya. So kita boleh explain lah answer tu, kita boleh manage kita punya answer. Eye contact, cuba tengok audience. Okay, always smile. Okay, eye contact with audience and always smile. Okay, ini juga penting. So time 20 second untuk introduce yourself, betul 30 second untuk yang tadi kita nak attract audience dengan visualize, dengan video dan sebagainya itu. Okay, lepas tu video 1 minute, deliver content 7.5, conclude 30 seconds. Okay, so total adalah 9.5, 10 minutes lah. Okay, mungkin 10 minutes. Okay, tapi kita cuba kurangkan dia kepada 9.5. Okay, mungkin ada dalam presentation tu ada sedikit tambah dan sebagainya. So kita make sure dalam 9.5, 10 minutes lah. Okay, so kena prepare time management tu kena betul. Okay, dan finally ini tak ada apa. Ini soalan ni. Okay, so that's all untuk hari ni. Okay, kita dah belajar slide kita, macam mana nak buat slide based on CARMS. Okay, CARLS, CARMS. Kemudian sedikit teknik dalam pitching. Okay, dalam pitching macam mana teknik dia, speed dia, intonation ataupun kita punya pronunciation tu kena clear, kena cakap bagi clear, duduk posture badan kena baik dan sebagainya. Itu teknik pitching lah. Okay, teknik pitching lah. So make sure lepas ni bila nak pitching, kalau kamu dah balik sini, okay, so mungkin Amir tak balik kan. Siapa yang dah balik ni, saya nak tengok lah pitching teknik kamu buat lah.
pitching tu macam mana, presentation skill, confident tak bila present dan sebagainya. Okay, kita akan buat face to face juga nanti. Okay, kita akan buat face to face. Apa yang boleh hadir ke UMP, okay, kita buat face to face. Yang lain yang tak dapat hadir ke UMP tu, kita continue dengan online jugalah. Okay, tapi bila datang sini, saya akan tengok dari segi presentation skill. Okay, itu saja. Ada soalan? Minggu depan kita test hari Jumaat tu. Okay, so hari kelas kita hari Rabu minggu depan. Minggu depan saya nak tengok yang dah update kamu punya slide. Okay, slide kamu slide untuk report yang sebelum ni. Kamu dah buat conceptualization, concept screening and so on, semua tu saya nak tengok yang dah update selepas saya komen last week. Okay, saya dah komen last week, saya nak tengok apa yang kamu buat. Okay, boleh semua? Ada soalan? Any question? No, sir. No, alright, kalau boleh bila dah ada dalam group tu, saya nak kamu dah plan dah. Okay, next week nak buat apa? Nak buat apa untuk siapkan projek kamu. Okay, saya nak tengok final design nanti. Okay, final design. Bila dah ada final concept, selepas concept screening, ada final concept saya nak kamu buat 3D model ataupun 3D drawing lah. Okay, 3D drawing, tak kisah guna software apa pun. Okay, sebelum kita continue dengan kita nak fabrication nanti. Itu saya nak tengok next week. Okay, final concept, final drawing. Okay, final drawing maknanya selepas final concept lah. Saya percaya ramai dah ada final concept apa yang kamu nak buat dalam group kamu. Okay, dapat idea tu, cuba design, cuba lukis. Okay, saya nak tengok next week. Alright, boleh Okay, boleh. 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 Kalau ada problem, boleh tanya direct dengan saya. Tak masalah. Siap cepat kita punya projek. Siap kamu habis subjek ni. Okay. Dia janji buat siap projek je. Siap projek habis lah. Settle lah. Okay, itu saja. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa minggu depan dah. Rabu saya nak tengok kamu punya slide, kamu punya progress project. Okay, dan itu saja. Okay, alright semua. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir. Sama. Terima kasih, sir.